Okay, dah record dah. Okay, so saya akan teruskan dengan kita punya topik yang seterusnya. Topik yang seterusnya ialah berkenaan dengan analisis variance. Okay. Saya tanya, Hmm. yang belanjawan belanja tadi, yang Januari itu daripada komision tambah semua sampai ni sampai Ya, ya, dekat kena 9. tambah. Ya, ya. Semua tambah. Kena tambah sendiri saya tak tambah tu. Sebab dapat sini 22,000 kenapa? Ke saya silap kira? Tadi tu ada seorang sahabat kita tolong kira, saya tak kira tadi tu. Sebab saya kira tadi dapat 22,000 kenapa jadi? Saya silap kira ke apa? Nanti kejap kita tengok Fat. Saya tak kira. Saya bergantung kepada yang cakap tadi tu 24,500. Saya tulis 24,500. Salah ke? Dia salah yang saya salah kira ke ataupun Tak. Mari kita kira sama-sama beramai-ramai. 16,500 Betul je. tambah Betul, 3,000, saya kira tadi pun betul. tambah 3,000 tambah Betul. 2,500. Sabar biar saya kira. Tambah 2,500 tambah 500 tambah 2,000. Betul. 24,500. Macam mana kira? Oh, saya tu. Okey. Aduh, okey. Okey, kita teruskan analysis variance. Okey, analysis variance ini, kenapa kita perlu ada analysis variance? Okey, analysis variance ni dia lebih kurang untuk kita membuat dia untuk peringkat atasan apabila kita dah ada projection, kita dah tahu belanjawan, kita dah tahu apa yang sebenar. Jadi kita nak tengok bagaimana prestasi ataupun bagaimana kita nak tengok prestasi kita untuk belanjawan pada tahun semasa. Adakah yang kita jangkakan atau yang kita bajetkan itu betul atau tidak? Supaya dia membantu, yang ini dia bukan untuk semua bisnes. Okey, dia hanya untuk bisnes yang sangat memerlukan kepada pengkosan yang sangat sensitif pergerakan dia. Antara yang sensitif ni ialah yang melibatkan perkilangan. Okey, sebabnya perkilangan ini dia melibatkan bahan mentah yang banyak. Pembelian bahan mentah, dia mungkin untuk menyiapkan satu-satu produk itu dia memerlukan banyak senarai bahan mentah. Jadi pembelian bahan mentah mesti kena cekap. Dia tidak boleh sembarangan kita membeli, okey beli lebih ni. Sebabnya bahan mentah, ada sebahagian bahan mentah dia punya tempoh guna dia tidak lama. Jadi apabila kita membeli terlebih sangat, dia akan menyebabkan pembaziran. Kalau beli tak cukup pula, dia akan mengganggu gugat kita punya proses pengeluaran produk. Contohnya kita tengah nak keluarkan, tak cukup. Jadi yang ini kenapa kena ada analisis variance? Disebabkan kita perlukan maklumat supaya kita membuat keputusan yang tepat untuk budgeting pada masa-masa yang ke depan. Itu tujuan analisis variance. Boleh? Okey, jadi kita kena buat analisa lah. Macam mana apa maksud analisa variance tu? Kita nak melihat perbezaan yang kita bajet dengan yang berlaku sebenar. Itu tujuan analisis variance. Jadi, apakah variance yang kita akan belajar hari ini? Jadi, variance yang kita belajar, kita tak akan belajar, dia ada 3 bentuk variance sebenarnya. Tak dengar ke? Dengar. Okey kan? Tu ada dalam chatting macam kata apa suara putus-putus apa semua. Okey, kalau misalnya ni jangan type, saya kadang-kadang tak boleh nak perasan type tu. Okey, kalau rasa tak dengar tu bagi tahu je. Nanti mungkin saya akan cuba adjust ke, mesti tunggu sekejap ke Okey. Dia ada 3 bentuk yang kita kena tengok. Pertama sekali kita akan tengok analysis variance ni. Satu ialah kita melihat analysis variance dari satu kita tengok bahan mentah. Okey. Bahan mentah. Buat dalam tulisan huruf besar je lah supaya semua orang boleh nampak bahan mentah. Okey, yang kedua kita kena tengok buruh langsung. Ya, nampak macam saya cakap tadi tu, dia punya komponen pun komponen dia ialah komponen yang seperti dalam kita belajar dalam penyata barang dikilang kan, ada bahan mentah, ada buruh langsung, ada overhead.
Okay, jadi semua orang ni tengah buat assignment, jadi masing-masing dah tahulah apa benda bahan mentah, apa dia buruh langsung dan apa dia overhead. Overhead ini ialah nama lain dia ialah, kalau dalam kita punya bahasa biasa dia ialah belanja sebenarnya. Cuma dalam bahasa perkilangan kita panggil overhead. Tapi dia sebenarnya belanja. Okay. So apa yang kita nak buat analisa, cuma dalam kes hari ini overhead kita tak belajar. So okey lah. So kita akan tumpukan kepada dua saja, iaitu bahan mentah dan juga kita bahan buruh langsung. Jadi apa yang kita akan tengok dalam bahan mentah ni, kita akan tengok pertama sekali ialah kita nak tengok variance harga. Kita nak tengok harga Kita nak tengok variance harga. Dan yang kedua kita nak tengok variance quantity. Kuantiti bahan, harga bahan mentah, kuantiti bahan mentah. Kuantiti ni juga boleh kita panggil sebagai kecekapan. Kuantiti kadang-kadang orang panggil kecekapan, kuantiti ini. Tapi ini ialah berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan bahan mentah. Ada formula? Ya, ada formula. Yang ini yang dulunya bila kita dalam exam, formula ini tidak diberi. Kena ingat. Formula ni tidak diberi, maknanya kita kena ingat apa benda ni. Jadi harga itu ialah kita akan tengok dipanggil QD. Nanti saya akan terangkan apa ringkasan ini. QD, quantity, darabkan dengan HS tolakkan dengan HD. Saya bagi QD atau QB? Sebab kat nota doktor yang tu QB. QB. Kuantiti dibeli, bukan kuantiti diguna, kuantiti dibeli. Berapa banyak yang kita beli. Sorry, tersilap. Okey, yang kedua ialah kecekapan. Untuk kecekapan kita kena guna harga HD. HD ni dipanggil harga standard. Di mana kita akan tengok perbezaan antara kuantiti yang kita guna tolakkan dengan kuantiti yang kita jangkakan ataupun yang standard. Kita budgetkan lah. Okay. Ini dia punya formula. So formula ni saya akan explain sikit nanti dengan lebih panjang lagi supaya masing-masing boleh nampak apa dia ringkasan-ringkasan tu, apa dia ringkasan-ringkasan tu. Okay. Seterusnya ialah kita tengok buruh langsung. Dalam buruh langsung kita akan tengok dua perkara juga. Pertama sekali ialah kita akan tengok berkenaan dengan kadar upah. Kadar upah yang kita nak beri kepada buruh langsung kita ni. Maknanya buruh ni ada dua jenis buruh. Buruh tak langsung dengan buruh langsung. Buruh langsung ialah orang yang betul-betul buat produk tersebut. Buruh tak langsung, dia masuk dalam overhead. Dia tidak secara langsung terlibat dalam pemprosesan. Okey, formula dia ialah yang ini formula dia ialah dipanggil, kita kena tengok jam sebenar kalikan dengan kadar jam ataupun inilah dia punya macam mana pengukuran dia, biasanya jam lah. Kadar jam jam sebenar darabkan dengan kadar yang kita cah untuk buruh langsung tolakkan dengan kadar yang kita budgetkan ataupun yang dipanggil standard. Ini kadar standard. Kedua, kita nak tengok berkenaan dengan buruh langsung juga. Kita akan tengok kepada dipanggil kecekapan. Ini pun dipanggil kecekapan. Yang atas kecekapan bahan mentah, yang ini kecekapan buruh langsung. Apa formula dia? Okey, formula dia ialah kita kena tengok kadar yang kita gunakan, kadar yang standard. Maknanya kalau bayar upah ni memang ini yang kita akan gunakan. Lepas tu kita tengok dengan jam sebenar tolakkan dengan jam yang kita jangka. Dia akan siap. Kita tengok bila salah satu produk tu dibuat, kita jangka berapa banyak jam dia akan guna, tetapi yang sebenar berapa. Okay, ini ialah formula yang kita kena ingat pada peringkat awal. Jadi sebelum kita nak menuju kepada aplikasi ke atas kita punya case nanti, kita kena tengok dia punya lebih kurang apa maksud
short form yang kita buat di sini. Untuk buruh langsung atau untuk untuk bahan mentah atau untuk bahan mentah, dia ada gunakan beberapa term di situ kan. Jadi kita akan gunakan term yang sama juga. Okey, pertama sekali ialah QB. QB ini ialah maksudnya kuantiti dibeli. Jadi pada awal tahun ni biasanya kita akan beli kita akan beli sebahagian barang dulu. Jadi kuantiti beli QB. And then kita akan datang dengan QD. Yang ini ialah kuantiti diguna standard. Apa maksud standard? Standard ini ialah yang kita bajetkan, yang kita jangka, kita kuantiti digunakan berapa. Okay, and then QS. QS ini ialah, yang ni saya gunakan, kita refer juga kepada, QS. QG. Dia guna QG. QG ini ialah kuantiti diguna sebenar. Okey, yang betul-betul kita guna. Ada beza ni, kuantiti beli dengan kuantiti guna lain. Okey, kuantiti beli ialah mula-mula kita beli. Lepas tu daripada banyak yang kita beli tu, mungkin kita tak gunakan semua yang kita beli tu, kita guna sebahagian. Okey, so ada perbezaan di situ. Dan dalam sini dia ada HS. Okey, dia ada HS iaitu harga sebenar. And then kita ada harga B iaitu harga standard. Harga tetap lah. Okey. Dan seterusnya ialah kita nak tengok kepada buruh langsung. Dalam buruh langsung ni kita pun ada formula-formula yang kita kena tengok. So kita akan tengok kepada yang mula-mula sekali JS. So JS ini ialah maksudnya jam sebenar. And then kita ada JD, jam standard. Apa maksud jam-jam tu? Jam tu ialah jam buruh langsung tu lah. Kita guna buruh kita tu berapa lama untuk proseskan satu produk nak siap tu. Berapa lama nak siap satu produk. Okay. And then kita ada KS. Kadar yang kita charge kepada kita punya buruh tu yang sebenar. Dengan KD. Iaitu kadar standard. Okey, kadar standard. Okey, ini ialah untuk makluman dulu supaya kita tahu apa benda short form tu saja je. Saya suka buat warna-warna supaya you all boleh nampak. Okey. So bahan mentah dengan buruh langsung ini ialah rujukan. Nanti kita akan rujuk semula di sini. Now kita akan terus tahu variant tadi tu. Variance ini ialah kita nak melihat bagaimana perubahan atau bagaimana penggunaan ataupun kecekapan menghasil atau menggunakan bahan-bahan yang kita ada untuk menghasilkan sesuatu produk berdasarkan jangkaan yang kita ada. Okey, jadi kita akan baca kita punya latihan Okay, latihan analysis variance. Okey, contoh kita gunakan ialah di sini, boleh nampak Pengurus Suria Enterprise telah menetapkan standard mengikut produk model CAS. Okey, dia akan menggunakan bahan langsung untuk keluarkan satu produk ni dia perlukan untuk kuantiti standard dia pakai 0.5 kg seunit dan harga untuk beli se-kg tu RM5 kg. So kalau beli setengah kg ni harga dia RM2.5 lah. Tapi mungkin bila kita beli tu dia nak kena dia kira pakai kg Buruh langsung kita akan gunakan jam 0.4 jam seunit. Nak hasilkan tu mengambil lebih kurang 0.4 jam dan kita bayar upah RM10 sejam. Okey, itu dia punya kita punya standard cost yang kita tetapkan, tetapi kita belum tentu akan gunakan yang ini. Dia akan berubah-ubah. Contohnya kawan tu cuti ke apa ke. Adalah beberapa benda dan perkara-perkara yang akan bila kita laksanakan dia akan berubah dari masa ke semasa. Jadi selepas tu kita kena tengok sebanyak
14,000 unit model CAF, ni produk yang dikeluarkan produk yang dikeluarkan ada 14,500 telah dikeluarkan bulan lepas dengan kos bahan mentah sebanyak 37,600 dan 46,000 untuk kos buruh langsung. Okey, sebanyak 8,000 kilogram bahan mentah telah digunakan, manakala sebanyak 5,000 jam buruh langsung telah dilibatkan. Ini yang berlaku sebenar, yang sebenar-benarnya. Sebanyak 8,000 dah guna, manakala sebanyak 5,000 jam. Dalam tempoh yang sama, sebanyak 11,700 kilogram bahan mentah telah dibeli dengan harga 54,900. Soalan yang ini, dia akan mengelirukan banyak pihak orang. Sebab kadang-kadang kita ni, kadang-kadang kita tak berapa faham nak menguruskan nombor. Nanti bila, saya perasan bila ada kuis dia nanti dia akan tengok, yang ini mesti kena bahagi. You akan dalam kepala you akan mesti kena bahagi. Sebab you tengok macam tengok formula, you dah tengok logik. Okey, yang ini kadang-kadang saya pun susah hati nak mengajar ni. Jadi, pertama bila kita baca soalan macam ni, dia pertama sekali dia nak minta kirakan jumlah kos standard bagi bahan dan buruh langsung berdasarkan volume pengeluaran tempoh ini. Jadi dia nak tahu dulu apa kos standard dia. So kita kena kira kos standard dulu Okay guys, so kita kira kos standard dulu. Soalan pertama tadi, soalan solusi LBK 5, solusi analisis variance. Okay, pertama sekali dia nak cari cost standard. Okay, macam mana kita nak tahu cost standard? Cost standard ni kita kena tengok, kita samalah, kita sentiasa nak merujuk kepada dua bahan, iaitu pertama sekali kita tengok kepada bahan mentah ataupun bahan langsung. Okay, bahan mentah. Jadi kita nak kena tengok apa cost standard dia. Okay, dalam cost standard ni kita kena tengok, soalan cost standard, kita kena tengok jumlah kos ni ialah datang daripada mana? Datang daripada jumlah kita guna. Produk yang kita hasilkan. You kena bezakan bahan mentah, adakah bahan mentah itu produk? Nak tanya dulu semua orang. Semua orang, are you with me? Tak. Yes. Boleh Bukan. tahu tak apa beza produk dengan bahan mentah? Produk benda dah siap. Benda dah siap. Bahan mentah? Raw material. Raw material. Warna putihnya kan. Bahan mentah ditukarnya kepada warna putih. Bahan yang digunakan untuk Bahan yang produk. belum dibuat. Terangkan Bahan belum yang dihasilkan. digunakan untuk mengeluarkan produk. Contoh kita nak keluarkan karipap. Karipap itu ialah produk. Tepung adalah bahan mentah. Dia petang-petang ni dah lapar, dia bagi makanan, dia nampak ceria sikit lah. Okey. Saya mengajar ni dia dah mula lapar ni. Okey. Contohnya produk kita ialah karipap. Okey. Karipap itu produk yang telah siap. Bahan-bahan untuk mengeluarkan karipap bukan kena beli tepungnya. Margarin pelangi. Margarin, gula, Payahlah bagi dia punya brand kan. garam. Cukup lah sebut margarin kan. Okey. Dia orang perempuan semua jawab. Dia tahu maknanya tahu masak ni. Yang tak boleh jawab tu kira mungkin belum mahir lagi. Okey. Saya pun tak erti nak masak. Saya tahu makan dia. Okey, jadi produk ni bila kita tengok produk dengan bahan mentah, kena asingkan kitanya fikiran. Bila dalam exam pun macam itulah. You all ni kadang-kadang, cik, produk ni bahan mentah ke lah? Dia tanya soalan. Kadang-kadang bila saya tanya orang yang tanya tu, orang yang dah dewasa, kadang-kadang saya kelakar juga. Produk bahan mentah tu ialah produk. Dia tak nampak beza tau. Jadi, saya tak dengar ke? Ada orang tak dengar saya? Dengar. Dengar je kan? Okey Dengar. saja. Jelas. Clear. Kesian Pak Fitra tu, mungkin line you tiba hilang. Okay. So untuk bahan mentah, pertama sekali, maka bila kita nak tahu berapa banyak kos untuk mendapatkan satu bahan mentah itu, of course kita kena tengok dia punya unit produk. Yang ini dipanggil produk kan. Produk yang kita gunakan dalam soalan ni, produk yang kita hasilkan pada bulan lepas berapa? 14,500. Untuk hasilkan 14,500, kita gunakan bahan langsung berapa kg?
Saya pun tak faham nak hasilkan 14,000. 0.5 kg. Kita cuma kena pakai 0.5 kg sahaja. Boleh nampak tak? Okey, so kita akan 14,000 RM5 kalikan dengan berapa? 0.5 kg. kg. Okey, pertama. Kalikan dengan RM5. Upah. Lima. Sebagai standard. RM5. Oh. RM5 sebab RM5 per kg kan? So kita akan dapat apa ni? 36,250. Okey, kita akan dapat 36,000 betul 36,000 apa tadi? 36250. 36,250. Macam inilah cara kita kira. Maknanya untuk dapatkan kos standard tu untuk beli bahan mentah ni, untuk hasilkan 14,500, kita kena beli bahan mentah nilai dia ni 36,250. Ini nilai dia. Bukan barang untuk dijual lagi kan. Kalau harga jual mungkin satu barang tu, satu produk 14,500 ni kita jual dia pada nilai RM20. Kiralah yang itulah you punya tolak dengan keuntungan kan nanti. Betul ke RM20 boleh dapat? Yang 20 kali dengan 14,500, yang tu beza dia yang baru tengok bahan mentah. Okey, sekarang kita tengok buruh langsung. Apa, kita jangan kira ni, kira sekarang kira kos saja. Okey. And then buruh langsung sama juga. Buruh langsung kita kena nak keluarkan berapa? 14,500 produk. 0.4 jam. Kita guna berapa? 0.4 jam. Untuk hasilkan satu ni, kita perlukan 0.4 jam. Dan 1 jam kita bayar RM RM10. RM10. So kira? RM58,000. RM58,000. So ini ialah cost standard kita. Untuk menghasilkan kita punya, menghasilkan bahan mentah. Dan soalan ini, you all ni kadang-kadang bila dapat soalan lain, you mesti nak buat benda ni. Tak, jangan buat. Kalau nampak soalan lain, dia tak tanya cost standard, janganlah duduk ulun nak siapkan juga. Dia memang tak ada. Kan? Kadang-kadang dia dah beri. Kadang-kadang dia belum beri, jadi dia akan minta kita kira dulu. Okey? Seterusnya, soalan kedua. Dia minta cost variant kecekapan. Nampak soalan ni ditulis kecekapan bahan langsung. So ada tadi kita dah belajar kan, kecekapan ini bersamaan dengan apa? Dia minta quantity kan. So dia nak minta variance kecekapan bahan langsung. Bahan langsung ni sama juga dengan bahan mentah Lupa pula nak bagi tahu. Bahan mentah adalah sama juga dengan bahan langsung. Kadang-kadang orang gunakan bahan langsung, kadang-kadang orang guna bahan mentah. Sama, dua-dua tu maknanya sama. Okey. Variant kecekapan bahan langsung. Okey. Kita ambil formula dia tadi. Formula kena ambil balik bahan ni kecekapan kat sini. Guna formula dia. So formula dia ni. So jawab kena berdasarkan formula lah. So sama juga kita nak tengok cari harga standard. So harga standard untuk barang bahan langsung berapa harga standard ya? RM5. Okey. Darabkan kuantiti guna. Kuantiti yang kita guna untuk bahan langsung, berapa yang kita guna? Ada dalam ni. Kuantiti guna ialah yang betul-betul kita gunalah. Sebanyak 8,000 kilogram bahan mentah telah digunakan. Boleh nampak? So, dia 8,000. Tolakkan dengan kuantiti standard. Okey, macam mana nak dapat kuantiti standard? Macam mana kita nak dapat quantity standard? Mesti kalau yang ini, nampak tak? Quantity standard, quantity standard dalam soalan tidak dinyatakan quantity standard tu berapa. Tetapi apa yang kita ada ialah pecahan kepada maklumat. Jadi pecahan maklumat itu untuk mendapatkan kita punya bahan, perkiraan, of course kita kena kira dia punya unit yang dikeluarkan. Unit dikeluarkan 14,500. Maknanya kalau secara standardnya berapa kilo kita kena perlukan bahan mentah?
kena darabkanlah dengan dia punya 0.5. Boleh nampak tak? Tapi benda ni dia kena tengok kita punya kepahaman kepada soalan. Bukan formula, formula dia QD saja. Macam mana nak dapatkan QD ni, kita terpaksalah berkreativiti. Ada soalan bagi sebiji-biji. Okey, kuantiti standard banyak ni. Kuantiti guna yang dia tak bagi. Jadi kuantiti guna pula dia bagi dalam bentuk ayat sana ke sini. Kata kuantiti guna ni dia membeli sebanyak dia menggunakan bernilai 80,000 di mana setiap satu tu bernilai setiap satu bahan mentah ini bernilai berapa ringgit di pasaran contohnya. Jadi masa tu baru kita kena reversekan semula untuk cari unit. Okey, dia soalan mungkin datang dalam bentuk berpelbagai bentuk. Jadi janganlah gunakan yang ini sebagai formula yang tetap. Saya perasan ada kadang-kadang bila kuis kan, seboleh-bolehnya dia akan buat 5,000, dia masuk unit, dia darabkan dengan ni, lepas tu cari, cik, pasal apa nilai ni tak ada? Kan, jadi you all ni kadang-kadang saya perhati dalam beberapa semester ni macam tu. Bila saya ajar yang ini kan, dia akan salin sebiji-sebiji, nanti dia akan cari amount tu kat mana. Dia try nak masukkan. Nanti lepas tu dia akan tanya saya balik, cik, pasal apa nilai ni tak ada? Jadi you all memang macam robot tau. Lebih-lebih kalau robot, dia mesti kena nak masukkan saja. Tu mungkinlah baru perasan, oh mungkin jugalah dulu saya pun zaman-zaman dulu saya tak belajar kebat ni, dia tak perasan. Okey? So macam mana nak kira? RM5. Boleh tolong kira semua? Saya salin 8,000 tolak 7250. 7 2 50. okey. 83750. Okey. Kita akan dapat 3750. Okey. Apakah maksud 3750? 3750 ini kena datang dengan satu perkataan. Iaitu kita kena tandakan dia sama ada dia M ataupun dia TM. Yang ini TM. Kenapa dia jadi TM? TM ini maksudnya ialah tak memuaskan. Okey. Untuk mudah apabila jawapan you ni dalam bentuk positif, ini 3750 ialah positif, maka dia tidak memuaskan. Maksudnya ialah you menggunakan kuantiti melebihi daripada yang you jangka. Daripada sini kita boleh nampak ni 8,000 dengan 7,500. Kita target kawan ni guna untuk keluarkan satu produk, kita perlu kecekapan dia kena guna 7250 sahaja. Tapi apa jadi? Dia guna 8,000. Terpaksa tambah lagi RM3750 untuk top up kita punya bahan langsung. Maka tak cekap. Jadi tak cekap ni kira tak memuaskan lah. Maksudnya tadi doktor menggunakan kuantiti melebihi bahan langsung. Bukan. Macam mana ayat tu? Bukan menggunakan kuantiti bahan langsung. Ayat dengar ialah kita macam ni. Macam ni, buat kari pap. Tadi kita cerita buat kari pap. Buat kari pap, tepung kena pakai 7,250 kg je. Jangan lebih. Buat kari pap, boleh faham tak? Pakai 7,250 kg. Tapi dalam cerita ni, berapa banyak dia pakai? 8,000. 8,000. So dia cekap pun tak cekap? Tak cekap. Tak cekap lah. Orang bagi 7,250 buat 8,000. 8,000 maknanya dia masa dia buat tu dia main-main lah, dia gini-gini. Dia lepas tu dia letak tepi ke, dia goreng lain, makan tu saja ke, contoh. Kan? Jadi tidak cekap. Bila tidak cekap tak memuaskan lah. Boleh faham tak? Okey. Okey, yang ketiga dia tanya variance harga bahan langsung. Variance harga bahan langsung ataupun bahan mentah sama Okay, mari kita tengok formula dia. Ni. Okey. Yang ini berbeza pula. Yang kali ni dia ialah QB. QB ni apa? QB ialah kuantiti dibeli. Bukan guna. Kuantiti dibeli kan? Okay. Kalau kita tengok dalam ayat ni, dalam ayat yang panjang-panjang ni,
mana yang menunjukkan kuantiti dibeli? 11,700. 11,700 itu ialah menunjukkan kuantiti yang dibeli pada harga berapa? Pada 54,90. Okey. So adakah kita perlu kira campur tolak kali bahagi? Tak perlu, sebab dia dah nyatakan dengan jelas. Dia beli berapa? 11,700. So tulis saja 11,700. Dah tak payah kira. Kalau untuk jawab exam, formula nak kena tulis je, doktor. Tak payah. Tak Kalau payah. jawapan tu. Kalau orang you dah memang dah hafal kan, tak perlu kira, tak payah tulis. Maknanya kita perlu tulis jawapan. Okey? Dalam exam. Macam ini sebab saya nak mengajar, nanti you nak rujuk semula baru you nak tengok dia punya formula. Tapi kalau dalam exam tak perlu tulis formula. Cukup terus jawapan. Tapi kadang-kadang bila kita ni, ada jadi habit bila kita rasa kita nak even kita nak menjawab tu kita nak tulis supaya nanti kita tak confirm, kita tak silap formula ni tak terbalik sana, tak terbalik sini. Okey? Harga sebenar untuk yang kita beli tu berapa harga dia? Harga sebenar. Macam mana nak tahu? 900 tu kalau dapatkan tu bahagi dengan 11,000 tadi lah, boleh dapat 1 kilo ni. Okey, thank you. So logik kan? Kan dia cerita sini, dia beli 11,700 pada harga 54,990. Berapa harga satu? Satu unit berapa? Bagi je lah kan. 47. Yang ini kena buat sedikit calculation. Walaupun kalau saya buat benda ni, takut-takut nanti dalam kuis mesti you bahagi. Cari apa benda pun dia bahagi. Walaupun benda tu tak perlu bahagi tapi dia mesti bahagi. Yang itu kadang-kadang kemuskilan agama. Doktor, harga tu untuk seunit ke? Ya, harga mesti seunit. Semua mesti kira by unit untuk harga. Okey, untuk penggunaan seunit. So kena kira unit. Okey, harga seunit berapa tadi? RM4 Kita nak kira? 54,990 bahagikan dengan 11,700 kilogram. 11,700. Baru kita akan dapat harga. Tolakkan dengan harga standard berapa? RM5. RM5? RM5. Okey. So sambung 11,700 50 bahagi dengan 11,000 tu berapa? RM4.70 tolak RM5. RM4.70 tolak RM5. Negatif. Okey, dalam cerita ni agak-agak dia memuaskan ke tak memuaskan? Negatif. Memuaskan. Apa jawapan dia? Negatif 3510. 3510 Yes. 3510. So yang ini dia memuaskan ataupun tidak memuaskan? Memuaskan. Tak memuaskan. Memuaskan. Ada juga kata tak. Pasal apa ada orang jawab memuaskan, ada orang kata tak memuaskan. Okey. Dia macam ni, lebih kurang. Yang ini ialah bahan langsung. Kita target beli bahan, duit RM5. Belilah apa barang pun, kalau you beli berapa banyak unit pun jangan lebih RM5. Sekarang ni you beli pada harga berapa? 4.7. RM4.70. So maknanya bagus tak bagus you? Baguslah, you telah Ada menjimat jimat. duit syarikat. Sebanyak Ada apa? penjimatan. 3,500. So memuaskan performance you? Ya, memuaskan. Mas. You faham kan? Okay. Terusnya. Yang keempat. Keempat tadi varian apa? Varian harga buruh langsung. Varian harga buruh langsung. Okey. Varian harga buruh Doktor, sekejap doktor. Yang varian kecekapan bahan langsung tadi kan, dia kalau dia positif tak memuaskan. Kalau dia nilai dia negatif, memuaskan. memuaskan. Ya. Memuaskan lah. Maknanya harga Tak kena bahan ulang balik. daripada harga yang sepatutnya kita jangka untuk beli. Boleh tak macam tu ayat dia? Tak boleh.
Salah. Salah. Maksudnya kalau kata-kata let's say kita sepatutnya beli kita beli barang Ni dengar tadi cakap saya pasal karipat Kita tadi tu. boleh kurang dari cakapkan. Betul. Kita guna lebih rendah daripada yang dijangka. Yes. Bahan tu kita dah dia dalam cerita kecakapan bahan langsung barang dah ada. Berapa banyak barang you dibagi? Berapa banyak bahan yang dia dah bagi kat you? 7,250. Berapa banyak yang kita guna yang sebenar? 8,000. Compare tu je lah. Kalau guna lebih daripada jangka, tak memuaskan lah. Cuba guna lebih rendah. Contoh guna 6,000. Memuaskan tak? Wah. Kalau lah tak nampak jugalah. Tak nampak saya terangkan ni. Apa benda dia terang ni? Tak erti kan? Tak faham. So, jangan bimbang. Ada orang dia memang tak faham. Kalau tak faham, don't worry. Ada orang faham dengan nombor saja. So, sekarang ni faham ke nombor? Boleh? Nombor kalau jawapan dia positif, mesti tak memuaskan. Ni, nampak? Dia, kalau positif, mesti tak memuaskan. Kalau negatif, mesti memuaskan. Tu je. Boleh? Tiba-tiba you salah kira pula. Sudah. Salah kira cerita benda lain pula. Okay? Tadi lupa kita nak ambil tadi. Boleh tadi? Siapa yang tanya dah? Saya pun tak perasan kat sini. Okay, kadar upah. Kita cakap dengan dia punya harga buruh langsung. Harga ni maksudnya kadar lah. Okay, dia panggil harga juga. Tapi sebenarnya kita we are talking about harga kadar buruh langsung tersebut. So kita nak tengok kadar buruh langsung yang kita bagi kepada kita punya buruh langsung ni. Cakap. Okay. So sekarang ni dia mula dengan JS. Jam sebenar. Berapa jam sebenar? Berapa jam sebenar? 5,000. Berapa? 5,000 jam. 5,000 jam. 46,000 bagi 5,000. 46,000 bahagi 5,000. 46,000 bagi 5,000. Sekarang ni soalan dia apa? Soalan dia ialah tanya jam sebenar. Tanya jam. Kalau kita dah bahagikan 46,000, dia dah jadi ringgit dah tu, dapat duit. Kita tak tanya ringgit, kita tanya jam. Kan dah dia bagi 5,000. Manakala sebanyak 5,000 jam buruh langsung telah dilibatkan, maksudnya inilah jam sebenar. So, jam sebenar ialah 5,000 jam. kadar sebenar. Barulah dah kena tengok kadar sebenar ni. Bulan lepas dia kata kos bahan mentah ialah 37,600. Kan? Tapi dia 46,000. 46,000 ni ialah untuk kos buruh langsung. 46,000 ini ialah kos yang kita bayar sebenar. Ke atas ni. Tapi kita nak tahu berapa banyak dia bayar untuk setiap jam. 37,600 bagi 5,000. Macam mana nak dapatkan jumlah jam, kadar jam sejam? Kadar bayaran yang dia buat untuk sejam yang sebenar. 46,000 tu bagi dengan 5,000 bagi macam mana dilibatkan? Syakila? Cuba Syakila, dengar Syakila dulu. Cuba Syakila jawab. Macam mana? Saya dengar macam Syakila. 37,600 bagi 37,600 bagi 5,000. Salah. 37,600 ni untuk apa? Kos bahan. Kos bahan. Sekarang kita 46,000 bagi cakap pasal apa? 5,000 jam. 46,000. 46,000. Jangan termamai ya. 46,000. 46,000 ialah jumlah yang kita bayar untuk buruh langsung. Tetapi ini ialah untuk jumlah penuh. Kita punya soalan mesti jawab ikut unit sejam dia. Kalau yang buruh langsung ni kita nak tengok kadar sejam dia tu apa? 46,000 bahagikan dengan 5,000. 5,000. Dapat apa tu? Tolak kadar jam yang digunakan yang ni. Kadar standard. Adalah soalan. Kadar standard 10 10.4 jam. 10 angka. Satu kali. Kadar saja.
Suku Bunga dia nak mengali ni. Saya nak gali. Dia kata harga tu, kadar buruh langsung standard berapa? RM10 sejam. Jangan kali-kali. RM10. Okay. So, 5,000. 46,500 bahagi dengan 5,000 apa? 9.2. 9.2. Tolakkan dengan 10.0. Okay. Cekap tak cekap? Cekap. Cekap. Kan? Dia dapat negatif ni. Negatif apa? Negatif 4,000. 4,000. 8 pusing kali dengan ni. Jadi 4,000 kan? So, cekap tak cekap? Okey, cekap lah ni. Memuaskan. Kenapa memuaskan? Kita bajet bayar RM10 sejam. Tiba-tiba kita dapat pekerja asing ke mana ke bayar murah. RM9.2. 9.2 per jam. Nampak dah okey tu. Dah mula memahami sikit betul lah. Okey. Dia kadang-kadang hari ni dia nampak macam segar bugar dia punya pemahaman tu. Main lepas minggu dia lupa habis. Okey. Okey. Last sekali. Varian kecekapan buruh langsung. Ya, ada tanya ke? Okey. Varian kecekapan buruh langsung. Kecekapan buruh langsung ni formula dia. KD kadar standard, jam sebenar tolak jam standard. Okey. Sama juga. Kadar standard. Kadar standard. Mana nak cari kadar standard? Ulang macam mana? Ulang kat atas tu je KD dah gunakan berapa? 10? 10. Okey. Jam sebenar? Ada? Jam sebenar. Jam sebenar pun dah ada kan? 5,000. 5,000. Jam sebenar 5,000. Jam standard? 0.4. Macam mana boleh dia Jam. macam ni cerita dia mesti tak jauh dengan dia mesti lebih kurang 5,000 lebih ke 4,000 lebih ke dia mesti macam tu kalau 0.4 Standard dia 5,000 tolak JD 14,500 kali 0.4. ya betul. Sorry dia sebut 0.4 dulu tadi betul. Dia sebab kita tak tahu jam standard dia tak bagi jam standard. Tetapi apa yang dia bagi ialah dia bagi unit pengeluaran darabkan dengan dia punya kalau nak keluarkan satu produk tu perlukan berapa jam? 0.4. Maka baru kita akan dapat dia punya jawapan. 10,000 berapa tu? 5,000 14,500 darabkan 0.4 berapa? 5,800. 5,800. Okey, ini pun bagus kan? Maknanya kita target jam apa? Kita nak gunakan jam yang standard tu kita pakai 5,800 tapi punyalah cekap orang yang kita ambil ni pakai 5,000 jam je siap semua produk. Lebih bayar RM10. So dapat berapa negatif? 8,000. Negatif 8,000. 8,000. Negatif 8,000. Okey. So Memuaskan. susah soalan ini tak susah. Nah. Nombor 6 bagi kerja rumah. Okey, sebagai sebuah syarikat berdasarkan analisis varian di atas, terangkan satu cara bagaimana syarikat boleh menambah baik operasi agar di tahap optimum. Ini common sense. Common sense betul lah Macam mana cara kita nak buat ni? Maknanya pastikan kalau nak cakap pasal buruh, pastikan beli Berbelanja secara berhemah. bukan ni bolehlah. Dia kata agar operasi di tahap minimum, maknanya contohnya dia mungkin beli produk yang bahan mentah yang berkualiti, contohnya tak banyak rosak. Bila kadang-kadang dia beli bahan ni contohnya cukup-cukup nak bagi ada je, tengok bila buat tak jadi rosak kan, sebabnya mentah dia tak cukup berkualiti. Ini antara benda-benda yang supaya bila kita beli sekali je, tak mau beli banyak kali. Yang ini logik, pakai logik
Buruh, ambillah, bayarlah sekadarnya. Maknanya buruh tu jangan murah sangat. Bila bayar murah sangat, mungkin dia tak cekap. Bila tak cekap menyebabkan dia perlukan lebih banyak jam. Bila lebih banyak jam, produk tak siap dan kita perlu bayar banyak sebabnya mengambil masa yang panjang. Betul. Okay. Doktor, Ya. nak tanya satu soalan. Kalau dalam realiti lah, kadang-kadang ada setengah kilang, dia beli bahan mentah dengan kuantiti yang banyak. Tetapi berlaku juga ambilan bahan mentah itu untuk kegunaan peribadi. Jadi kos bahan mentah tu akan menjadi bertambah untuk beli lagi, betul? So tu kira macam mana? Itu pasal kadang-kadang yang itu dipanggil yang itu bukannya isu ni variance. Itu ialah isu ketidakcekapan macam mana kita costing dia, bagaimana kita kira. Dia tak boleh kesan bahawa barang-barang yang dia beli tu boleh terlepas orang lain guna untuk kegunaan peribadi, bawa balik rumah ke apa benda kan. Jadi dia tak dapat apa tak cukup. Dia rasa macam dah bajet cukup. Tapi bajet tu dia punya rasa je, pakai bajet rasa. Dia tidak buat betul-betul costing. Jadi dia dah agak dah performance kalau dia berdasarkan, dia mungkin boleh memantau dalam pemantauan dalam masa sebulan tu memang very tight punya pemantauan. Dia akan dapat pastikan dengan orang yang sama, dengan jam yang digunakan, dengan bahan yang digunakan, dia boleh menghasilkan sekian-sekian. Tiba-tiba bulan depan, katakan dia gunakan bahan yang sama, tiba-tiba produk yang dihasilkan mula-mula keluarkan 1000, tiba-tiba produk yang hasilkan kali ni dah jadi 950. Pasal apa? Mana hilang 50? Jadi 50 ni adakah ketidakcekapan tu disebabkan banyak rosak ataupun berlaku salah laku lah. Maknanya ada orang cilok bawa balik rumah. Okey. Yang itu ialah bagaimana kita nak tu, dia mungkin proses lain pula. Cara dia ialah dia nak kena ada pakai CCTV ke apa semua kan. Tu cerita lain lah. Okey. Tu keluar tajuk tu sebenarnya. Alright. Betul. Satu soalan. Boleh. Contohnya kan, kalau bahan mentah tu, biasanya kalau kita beli sikit harga mahal, kalau kita beli banyak harga murah. Tapi kita ada kekangan juga macam storage. Macam mana? Kalau tu costing untuk storage tu tak masuk dalam ni lah. Itu ialah management punya isu lah. Management isu. Contohnya kadang-kadang kita ni memang kita kena ingat kadang-kadang kita memang nakkan harga yang murah supaya kita punya kecekapan bahan langsung tu pada optimal, pada peringkat optimal. Walau bagaimanapun kita ada kekangan. Yang ini yang kita cerita, yang kita kira ni tak kira dipanggil ceteris paribus. Pernah belajar perkataan ceteris paribus? Pernah dengar perkataan ceteris paribus? Yang kira benda lain, faktor lain. Kita kira ni ikut syok kita. Kita tak mengambil faktor lain. Jadi faktor-faktor lain perlu diambil kira. Contohnya kita adalah syarikat ataupun kilang yang kecil. Kita tidak mempunyai warehouse yang besar untuk beli barang yang banyak. Contohnya, of course kalau pasar raya dengan kedai runcit, kita cakap yang biasa mudah, pasar raya dengan kedai runcit. Kedai runcit dia punya dipanggil maintenance cost dia ataupun dia punya direct cost dia tinggi. CBDG dia tinggi. Sebab apa? Dia terpaksa membeli sedikit-sedikit sahaja. Dia tak boleh beli borong. Pasar raya dia beli sekali 3 kontena, kan? 3 kontena. Harga akan boleh dimain di situ menyebabkan pasar raya boleh menjual lebih murah berbanding kedai runcit. Disebabkan dia main dengan pembelian yang besar. Jadi kalau kita nak buat variant, kita akan ukur, tu pasal kita akan ukur tadi macam saya cakap tadi, variant kita ukur mengikut kemampuan kita. Kita bajet banyak mana, sebenarnya banyak mana. Jangan kita gunakan bajet contohnya tadi pasar raya dan kita gunakan untuk kegunaan untuk mengirakan variant kita, maka kita sangatlah tak cekap. Sebabnya kita menggunakan orang lain punya bajet. Kita kena pakai bajet kita. So maknanya yang ini dia istimewa, khas untuk bisnes yang you all gunakan. Maknanya kalau misalnya tak ada storage, tak boleh beli banyak-banyak, kena beli sikit-sikit. Jadi kenalah jangkaan tu kena lebih. Okey, maknanya standard kita kena lebih sikit berbanding syarikat-syarikat yang lebih besar. Okay. Alright, so sekarang pukul apa? Kita rehat sekejap boleh? Mungkin dalam 15 minit kali ni saya nak solat sekejap, rehat. Kita sambung balik 5.30. InsyaAllah dalam masa setengah jam lagi kita boleh selesai, dalam pukul 6 kita selesai. Boleh Boleh. Okay, kita berhenti solat sekejap. Boleh, doktor. Boleh, doktor.
Okay, Assalamualaikum.